wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Waalaikumsalam. Jemputlah masuk. Ya. Okay. Terima kasih. Duduk. Jemput duduk. Ya, terima kasih. Allah Akbar. Gini kita mulalah ya. Ya. Malin Kunung, Malin Kinang, singgah rumah bila lata, makan sirih dengan pinang, saya nak mula pangkal kata. Ya, jadi, makan sirih berpinang tidak, sirih datang dari Melaka, makan sirih mengenyang tidak, tegah adat dan budi bahasa. Jemputlah untuk makan sirih yang ada ni. Ya, makan sirih berpinang tidak. Ya. Sirih dari Masjid Tanah. Ya. Makan sirih mengenyang tidak. Sama-sama kita Ya, bersama. kalau macam tu sama-sama kita mamah Mbak sini tu. Ya, Saya ya, pun sudah. nak mamah juga. Okey tu. Ini dia sirih tu. Ya, makan. Jadi Datuk datang ada hajat bersesuai dengan pantun. Orang kota pergi ke Orang kota tu jadi maknanya orang kota naik perahu. naik perahu kan. Kami belajar tengah hari. Ya. Kami mohon apa nak kata, apa hajat kami nak tahu. Senang tu. Itu cerita tu cukup senang. Ada risik yang berdasus. Yo. Hari itu dah dirisik. Yo. Bak kumbang pikir terbang seko-seko. Yo. Jadi dia dah seorang yang datang di sini, dia nak juga torihkan pemindangan ni kata. Nak menyunting bunga yang ada di taman. Yo, Bukan bunga yang dalam pasu tu, bunga yang ada di sini. Yo. Macam mana tu? Kok padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kok sudi tu katakan sudi. Janganlah kita ni tenanti-nanti. Macam mana cerita tu? Ya, kita dah risik, bondo dah berjanji. Jadi pihak perempuan ni tak ada masalah, kita setuju lah. Ya, kalau tak ada masalah, ini cincin itu. Cincin belah watan. Biar mati anak, jangan mati adab katanya. Dan adat sekali. Ya nak. Ya ada mak ya. Ya cincin tanduk yang tanyong ah. Tengok ni Abang Lang. Elok tak nak? Elok komen dia. Jadi kalau macam tu duk kan, kita nak tahu dah mana dia bakal yang kita pinang tu. Ya nampak belakang tu ramai perempuan, takkan yang belakang tu. Mana kan tu? Ya mana anak kita tu mana ni? Mehlah bakal pengantin masuk meh. Ni bakal puan tua nak tengok ni. Wow. Cantik manis tak? Ni dah. Anak awak. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton wanita hari ini. Hari ini siaran hari Sabtu. Apa yang telah pun kami kongsikan tadi mengimbas kembali nostalgia adat bertunang masyarakat Melayu. Mungkin ada lagi masih diguna pakai, tetapi mungkin ada juga pada hari ini Sugi yang mungkin dah banyak kita orang kata skip-skip lah kan. Jadi kami nak mengimbas kembali nostalgia anda tentang memori bertunang ini. Hari ini kami nak mengajak anda jugalah Fiza, kan mungkin macam Fiza katakan tadi, mungkin dengan peredaran zaman ada perubahan dalam langkah-langkah dan tertibnya. Tapi kami nak tanya macam mana dulu bila anda sendiri masuk merisik majlis pertunangan anda. Jadi boleh anda terus kongsikan bersama dengan kami. Kalau ada gambar-gambar Fiza yang mungkin boleh mengimbau kembali kenangan anda, kongsikannya bersama dengan kami. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda tentang kenangan nostalgia dan apa juga yang mungkin dapat kita imbas kembali tentang adat-adat pertunangan ini, apa kata sama-sama kita saksikan dahulu bingkisan VT Trivia tentang nostalgia merisik dan bertunang ini yang disediakan oleh rakan wartawan kita, Wan Ain Afifah. Silakan. Majlis merisik, meminang atau majlis pertunangan adalah salah satu adat budaya masyarakat Melayu yang masih dipraktikkan sehingga ke hari ini.
Bukan hanya sekadar mengikat atau memberi tanda kepada si gadis sebagai tunangan orang, majlis pertunangan diadakan bagi memberi peluang kepada kedua-dua belah pihak berbincang atau mendapat kata sepakat tentang majlis pernikahan yang bakal diadakan. Kebiasaannya, zaman dahulu, majlis ini diadakan secara serentak kerana dikatakan lebih menjimatkan. Bagaimanapun, majlis merisik atau pertunangan pada zaman sekarang telah mengalami banyak perubahan seiring dengan peredaran zaman. Jika dahulu majlis ini hanya diadakan secara kecil-kecilan yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat sahaja dan kehadiran si lelaki juga tidaklah dititik beratkan. Selain itu, bagi si gadis pula, mereka hanya berpakaian biasa yang tampak manis dan kemas dan hanya menanti di dalam bilik sahaja sehingga adat sarung cincin pertunangan dilakukan oleh wakil pihak lelaki. Adat berbalas dulang atau hantaran juga merupakan antara simbolik yang dilakukan dalam majlis pertunangan. Kebiasaannya, pemberian hantaran diberi dalam bentuk makanan manis sebagai simbolik supaya hubungan pertunangan antara kedua bakal pengantin itu berjalan lancar tanpa ada halangan. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Biarpun terdapat banyak lagi perbezaan majlis merisik dan pertunangan zaman dahulu dan sekarang, namun jelas dapat dilihat masyarakat Melayu amat sinonim dengan adat resam yang unik dan istimewa. Itu dia tadi, kalau kita lihat daripada laporan tersebut, mungkin ada banyak perbezaan tentang adat merisik dan juga bertunang. Namun dia memang cukup sinonim dengan masyarakat Melayu, Sugi. Dan kebiasaannya kalau majlis bertunang ni, tadi kita lihat Sugi mewakili bersama-sama rombongan pihak lelaki, saya bersama dengan rombongan pihak wanita. Betul. Yang mana ada sirih junjungnya, ada tepak sirihnya. Manakala bakal pengantin ataupun tunangan itu yang bakal jadi tunangan pun dah bersiap sedia dengan baju yang cantik. Saya pun rasa macam pengantin hari ini. Nampaklah macam pengantin. Nampak. Okey, tak apa. Apapun saya sempat membaca komen Putri Azri daripada Facebook mengatakan banyak nostalgianya yang tak dapat dilupakan adalah adat-adat dan sesi bergotong royong. Rewang lah tu. Itu kita dah kongsi 2 minggu lepas. Hari tu saya dan Fatin merewang untuk majlis hari ini. Majlis Sugi hari ini. Okey, kami nak terus war-warkan kepada anda, kalau anda mungkin ada kenangan terindah mungkin daripada majlis perkahwinan ataupun pertunangan rakan-rakan anda, di situ anda bertemu jodoh anda. Anda boleh kongsikan kenangan-kenangan manis anda. Mungkin ada perbezaan juga antara adat pertunangan anda di negeri sini dan negeri sana. Jadi anda boleh terus kongsikan dan insya-Allah selepas ini kami akan terus bersama dengan anda dengan tetamu-tetamu jemputan kita yang lain. Kita akan berhenti berehat seketika. Kami tinggalkan anda dengan Antu Band. Silakan. Andainya engkau memiliki terdahulu sebelumnya, andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Sayang, kau terpaksa pergi. Ingin ku terus di
kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kita nak terus kongsikan tentang nostalgia adat bertunang ni. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Sebenarnya kumpulan rombongan meminang ni datang daripada Soromban, Kuala Pinang, Negeri Sembilan. Okey. Kita perkenalkan, kita bersama dengan Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin selaku tokoh warisan kebangsaan orang Indo. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk kerana sudi bawa orang kampung kita hari ini. Ramai wakuh Okey. Kita juga bersama dengan Muhammad Azhairi Abdullah yang lebih mesra dipanggil II. Terima kasih II ya, bersama kami juga. Meriah pelaminnya. II tak makan sirih tadi ya? Nak cuba ke? Tapi pelamin hari ini juga dikongsikan oleh II sendiri. Ya, betul. Pada Datuk, mungkin kita boleh kongsikan sebab kebiasaannya kita ni bagi generasi muda ni lah kan, kita biasa cakap tentang majlis merisik, bertunang. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan majlis bertunang? Sebab tadi Datuk datang kena makan sirih. Wajib ada sirih junjung, ada tepak sirih lagi. Kenapa ada signifikan ni? Dia begini sebenarnya. Lembu baru, pedati baru, lembu masuk Kota Melaka. Multimedia koridor baru. Pusaka lama jangan kita lupa. Jadi makna adat itu adalah peraturan. Adat itu adalah undang-undang. Jadi ada falsafah di sebaliknya. Sirih junjung ni maknanya dia jadi kepala adat tu. Maknanya yang akan mendahului tepak sirih ni. Lepas itu kita akan buka dan lepas itu kita akan jemput sebelah sana makan, sebelah sini makan. Itu tanda setuju. Biar mati anak, jangan mati adat. Dalam adat tu ada adab. Biar mati anak, jangan mati adab. Sirih ni kita jangan silap faham. Sebab dalamnya ada kapur, lepas tu ada gambir, ada pinang. Kalau kita makan dalam sekadar yang ada limitednya, dia adalah ubat. Dia ubat. Boleh menyihatkan badan. Tak adalah gigi kita patah dan macam-macam. Dan kemudian adat ini melambangkan budi bahasa yang datang. Kalau nak ambil anak dara orang, bukan boleh ambil kahwin koboi macam tu ya. Ini menunjukkan betapa tingginya peradaban Melayu itu sendiri. Okey. Ini Fiza, saya perlu kongsikan. Ini kali pertama saya dalam proses orang Melayu masuk merisik. Bertunang. Okey. Dan II ada komen di Facebook daripada Halijah mengatakan yang saya dulu bertunang tahun 86. Simple je. Bakal tunang bawa II pun boleh. Bawa cincin. Bawa cincin belah rotan dan senaskah Al-Quran. Datang berdua je dengan mak dia. Kalau boleh undur masa, naklah buat pentas macam dalam WHI TV3 tu. Jadi bukan II boleh kongsikan. II pun dah lama kan buat macam pelamin untuk orang yang nak berkahwin, nak bertunang dan sebagainya. Apa perbezaannya II sendiri melihat? Okey, kalau kita menimbau kembali zaman 80-an sebenarnya memang banyak sangat cerita dia. Okey, tapi kalau kita tengok zaman dahulu dengan zaman sekarang memang banyak sangat perbezaan dia. Especially bila mana kita acara ataupun adat bertunang itu sendiri. Sebab kita ketahui, seperti mana yang kita tahu, adat dalam orang Melayu ni sebenarnya dia berperingkat-peringkat. Okay, mula-mula sekali merisik. Kemudian kita pergi kepada bertunang, kemudian nikah dan juga sanding. Jadi masa adat bertunang tu sendiri sebenarnya kalau kita tengok dahulunya dia agak simple saja. Tak ada semeriah sekarang ni. Okey, kalau dahulunya, kalau contoh masa majlis bertunang tu sendiri, pengantin akan berada di dalam bilik. Dia tak akan berada keluar untuk tayangkan dia punya wajah dia kepada orang ramai terlebih dahulu. Maksudnya bakal pengantin tu akan masuk ke dalam untuk menyarungkan cincin. Soroklah. Sorok dahulu. Itu dia punya perbezaan dia. Dahulu dengan sekarang. Sekarang memang sangat meriah. Sebab itulah bila penonton tu bertanya, of course dia nakkan yang sekarang daripada yang dahulu. Betul tak? Tapi nostalgia yang dahulu tu sebenarnya mengimbau kembali untuk orang-orang yang sekarang. Datuk mungkin boleh tambah sikitlah. Tapi kalau saya boleh tambah sedikit sebenarnya, dulu dengan sekarang sama ya meriahnya. Lain dulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Kalau di dalam maknanya itu yang dikatakan adab. Tapi bila adab, orang tak tahu siapa dia. Mungkin boleh dicuri dia orang lain. Bila dah tunjuk di luar, jangan. Ini kepunyaan sekolah. Ini reserve. Betul. Dah booking. Okey, itu dah Datuk. Kalau kita cakap tentang merisik dan bertunang. Merisik tu orang bertanya Orang bertanya kalau bertunang ni kira booking lah. Sebelum. Jadi
penting ataupun tidak kita perlulah ada dalam proses hubungan kan. Sebelum kita nak mendirikan rumah tangga tu memang perlu kita melalui proses merisik, bertunang ini sebenarnya. Tapi memang sangat-sangat perlu. Oleh sebab itu orang dulu-dulu jarang dia bercerai sebenarnya. Hari ini setiap 16 minit bercerai. 16 minit bercerai. Yang sebenarnya kalau yang lagi cantiknya selain daripada merisik, ada yang lagi awal meninjau. Oh, ada. Meninjau maknanya dia tengok, okey tak calon tu, sihat tak apa bendanya, secara tak langsung. Lepas tu baru merisik. Jadi maknanya itu cantiknya adab. Bukan boleh main ambil begitu saja. Ada adab, sopan dan santunnya. Sekarang orang meninjau dekat Instagram. Tapi yang cantiknya walaupun dengan peredaran zaman, semua yang dilakukan sekarang ni masih lagi sopan, ada tertibnya kan. Dan mungkin kita boleh juga Fiza dan Datuk dan Ii saksikan video-video TikTok yang dikongsikan oleh penonton di TikTok. Jom kita saksikan. Adik pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Daun mengkudu bercabanglah cabang, tempat temasya semut kerenggak tidakkah rindu. Oi kepadalah abang, menunggu masa hai serumah tangga. Hai alah payung ketimpa. Ku yakin kau jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, Ku tak perlu bahasa apapun untuk mengungkap aku cinta kamu. Aku tak pernah beristirahat untuk mencintai kamu sesuai janjiku. Rasanya bukan penonton di rumah saja merasai kemeriahan suasana majlis bertunang, tapi kami di studio dan juga rakan-rakan di luar ni semua mengimbau kenangan. Yang belum bertunang pun teringin nak bertunang. Datuk, Ii, betul ke orang kata kalau tak ada jodoh, nak dapat jodoh kena curi sirih junjung orang pengantin tu, betul ke? Kalau betul nak ambil semua ni. Ada dua kan? Benda tu betulnya tu tinggi sebenarnya. Sebab kalau nak menunjukkan kasih dan sayang, dia akan buat apa saja. Angkut-angkut, terbang ke langit. Terbang ke langit menyedai kain. Walau terlangkup bumi dan langit, kasih tak berubah pada yang lain. Hasil daripada curi sirih itulah. Bukan curi, ambil. Curi tak boleh, salah. Dan mungkin Datuk juga boleh kongsikan kepentingan hantaran ni. Sebab ada hantaran berbeza-beza kan yang dibawa. Sebenarnya apa yang sepatutnya yang dibawa dan apa yang membuatkan hantaran ni signifikan lah. Dia yang sebenarnya hantaran itu terpulang kepada si perempuan dan si lelaki. Mana habis saja benda itu boleh dipakai. Boleh dipakai, boleh diguna. Kalau yang si perempuan nakkan makanan, maka ia akan makan benda tu. Itu menunjukkan adabnya, budi bahasanya, sopannya, sayangnya. Itu yang sebenarnya. Ya, sebab lain tempat, lain caranya. Sebab penakik pisau siraut, ambil galah batang ditabung, selodang jadikan igu, air nasi titik jadikan lautan, sepa jadikan gunung, alam terkembang jadikan gunung. Apa yang berlaku di situ, itu yang kita buat. Tak boleh nak jawab, tak boleh. Dia macam terkejut. Okey, Ii, mungkin Ii boleh kongsikanlah pengalaman Ii sendiri kan buat hantaran ni. Kalau kita lihat kan, kebiasaannya hantaran ni mesti kena ada manisan. Apatah lagi dulu-dulu. Ini mungkin mengimbau kenangan Datuk bertunang dulu ada gula, ada asam jawa dan sebagainya. Ya, betul. Okey, so untuk hari ni sebenarnya nak kongsikan legend. Okey, apa ni actually ini adalah sebagai pemanis mulut. Okey, untuk adat dalam apa ni menghasilkan hantaran. Jadi untuk hari ni ia akan buatkan okey, bentuk dia macam dengan bentuk bawang putih. Bawang putih. Okey, jadi ia akan tunjukkan cara dia. Kita gunakan gula, okey, masukkan dekat dalam bekas, okey, sebab kita letakkan dalam bekas ni sebenarnya untuk dapatkan apa ni dia punya bentuk bulat dan juga dia punya kuantiti dia yang samalah nanti. Okey, jadi kita ambilkan plastik. Okey, plastik ni plastik biasa je. And then terus masukkan ke dalam
ke dalam plastik ni, and then kita centumkan dia. Okey. Nak tanya jugalah, kenapa kebiasaannya kalau kita lihat kan Datuk semua kan, daripada zaman dulu memang hantaran dia bagi gula, dia bagi garam, dia bagi asam jawa. Mungkin sebenarnya itulah signifikan dia sebenarnya untuk sebagai pemanis dalam perhubungan percintaan, di dalam perhubungan perkahwinan. Itulah. Asam garam dalam kehidupan tu ada di situ. Betul tak Datuk kan? Faham. Dan mungkin juga sebab Datuk katakan tadi barang-barang ni boleh digunakan semula macam asam boleh guna, gula boleh guna. Praktis belajar masak sebelum nak jadi isteri orang itu Datuk. Tapi Datuk saya nak tanya, adakah hantaran dulang ni ada nombor macam kena nombor ganjil sahaja? Memang sebab ganjil dia 3, 5, 7, 9. Sebab bukan orang Cina kata maknanya itu cantiknya, auranya begitu sebenarnya. Faham. Okey. Mungkin Ii boleh kongsikanlah juga kan, kalau kita lihat ini hantaran zaman dahulu, tapi kita juga lihat yang Ii sediakan hantaran-hantaran rombongan pihak lelaki dan wanita. Kalau kita lihat hari ini, kebanyakannya orang dia kembali juga kepada zaman dulu kan, dia banyak gunakan hidden hantaran yang disorokkan. Kenapa macam tu Ii? Okey, sebenarnya hidden hantaran ni kononnya kita tak nak menunjuk kepada pihak mana-mana lah, sama ada pihak lelaki ke pihak perempuan ke kan. So bermakna kita sorokkan barang tu supaya tidak ada percakapan daripada jiran-jiran ke ataupun sebagainya. Jadi itu adalah tujuan dia sebenarnya. Jadi macam sekarang ni pula orang akan tunjuk apa jua yang nak diberikan akan ditujukan kepada orang ramai. Tapi pastinya ada masih lagi yang inginkan hantaran berkonsepkan tradisional yang dahulu kan? Ya, betul. Masih ada. Sebab II dapat banyak juga tempahan hantaran yang mana masih nakkan tradisional punya konsep. Jadi II akan buatlah apa juga permintaan daripada kita punya customer. Datuk, kalau cakap tentang hantaran ni kan, kenapa dia juga penting? Tapi kenapa orang lelaki bawa sikit, orang perempuan kena balas banyak tu Datuk? Itu memang dah ada adabnya macam tu sebenarnya. Memang dah cantiknya begitu sebenarnya. Sebab satu kurang, satu lebih. Sebab kedua-duanya dia tidak akan lengkap sebenarnya. Ada satu kurang dan ada satu lebih. Dan kalau saya nak kongsi apa yang dibuat ni kan, kalau kita guna benang, dia pelepah belanja. Kalau dulu dia gunakan pelepah pisang, batang pisang, dijadikan daun, dijadikan tali, dia tali yang dalam, dan kemudian yang plastik tu daun-daunan tu, daun-daun pisang ataupun daun-daun yang ada di hutan. Mungkin daun palas misalnya, dan ada beberapa daun yang lain. Dan Datuk saya macam ni pun Datuk, daun ni pun dijadikan juga sebagai alas untuk hantaran. Even kalau kat sini actually barang-barang yang macam ni ataupun hasil gubahan yang macam ni senang untuk dapat di sekitar kawasan rumah kita. Just ambil petik dan kita letak aja. Jimat. Kalau berbanding dengan sekarang. Okey, II dan juga Datuk, kalau kita ini dah hantaran sementara II nak siapkan tu. Kalau kita cerita sikit dalam Sirih Junjung ni kan, berapa lama buat Sirih Junjung ni? Sebenarnya kalau II sekejap je lah. Sekejap kan? Tapi kalau yang mungkin tidak ada profesional dalam menghasilkan gubahan hantaran ni, of course akan mengambil masa yang lama. Tapi kalau macam II dalam 15 minit. Wow. Tapi nak tahu apa yang perlu ada dalam Sirih Junjung ni sebenarnya? Of course, yang pertama sekali sirih kemudian kita ada kapur, gambing, dan juga kalau kadang-kadang kita akan letakkan bunga lawang ke, and then kita juga letakkan kapur kan, pinang kan. Tapi macam sekarang II hasilkan dia bunga pinang daripada bunga ni. So kalau boleh nampak jadi bunga sini, ni ini apa? Ini gambing. Ini gambing tu. Datuk, tapi saya nak tanya juga Rafiza kan, sekarang ni macam-macam yang boleh diberikan, kasut ada, beg ada. Kalau dulu apa yang antara yang mereka berikan selain daripada barang masakan ataupun makanan? Kalau kita orang Islam biasanya Al-Quran tu yang penting. Macam komen penonton tadi, sejadah dan macam-macam lagi lah. Tapi saya nak pusing balik yang ni. Sirih Junjung ni kalau digumpas selebar kuku, kalau dibentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Apa dia? Sirih Junjung maknanya tanggungjawab yang dijunjung. Tanggungjawab lelaki, sebab ini baru bertunang. Tanggungjawab lelaki, tanggungjawab perempuan. Apa adab-adab yang perlu dijaga? Jangan setiap hari asyik dia berjumpa. Dia ada sopannya, ada santunnya. Faham. Okey, ada banyak adab-adabnya. Okey, baiklah Datuk dan juga II ni hasil dah siap untuk anda kongsikan hantarannya. Boleh ikuti Instagram II Brother kalau nak tengoklah hantaran-hantaran dan juga
pelamin yang cantik. Tapi kita nak ke proses sarung cincin pula. Saya tak dah sabar bersedia? ni. Silakan Ibu. Boleh sarungkan cincin pengantin kita. Silakan. Manis pengantin perempuan kita. Mak pengantin pun manis juga kat atas rumah. Okay, Datuk, kalau cakap tentang sarung cincin ni dengan Ii kan, kadang-kadang ada orang bawa 2 cincin, ada orang bawa 1 cincin. Apa perbezaan dia? Dia cincin yang pertama cincin gisik. Cincin gisik tu dah jalan dulu. Ini satu cincin pinang. Dan satu lagi saya nak pesan yang sebenarnya, kalau nak sarung cincin, dia kena jari manis sebelah kiri. Hak perempuan adalah sebelah kiri. Hak lelaki adalah jari manis di sebelah kanan. Kanan dan kiri. Jangan kita main letak begitu saja sebenarnya. Dah disarungkan cincin. Kalau hantaran pula kan, kebiasaannya ada tak orang minta untuk hiaskan bekas cincin? Of course adalah. Memang untuk cantik kan. Kan jadi tak adalah kita bawa biasa saja. Jadi at least adalah sedikit hiasan untuk nampakkan dia lebih menarik dalam suasana, sama ada bernikah ataupun bertunang, berisik pun orang akan bawa yang cantik-cantik lah. Sebentuk cincin. Okey. Baiklah. Pengantin menitis air mata ke tu? Dia baru berborak dengan mak. Kita nak berehat dahulu seketika. Banyak lagi kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang nostalgia bertunang ini. Bukan sahaja hantaran pelamin, tapi makanan pun penting juga. Betul. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Pinang muda di telapak tangan, udah dan dada menyusun tari. Pinang muda di telapak tangan. Baik, kembali bersama kami dan dalam keseronokan anda mengimbau kembali nostalgia meminang dan bertunang anda. Kita bersama dengan Dato' Azril Mohamed Razif selaku pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Dato', macam mana kenangan tu kembali Kenangan tu memang indah. Semuanya alhamdulillah indah. Okey, baik-baik Dato', teruskan berkongsi berkaitan dengan produk-produk yang dibawa hari ini, Dato'. Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Sugi, seronok siaran hari ini alhamdulillah mengimbau masa saya bertunang dahulu dan hari ini saya ada satu rahsia untuk anda semua yang inginkan kata orang tu kulit yang cantik, dan saya percaya saya boleh katakan Sugi, hampir majoriti daripada penonton Wanita Hari Ini adalah pengguna setia rangkaian produk V Asia. Dan hari ini Sugi, seperti mana saya katakan semua orang inginkan kulit yang cantik, bebas jerawat. Kalau jerawat bukan dekat muka je, kadang-kadang dekat belakang badan pun ada. Kemudiannya masalah jeragat, bintik hitam, kedutan, dan semua orang sekarang ni, zaman sekarang ni cuba macam-macam kaedah rawatan kecantikan pergi klinik kecantikan habis ribuan ringgit sebab apa? Nak nampak lawa, tetapi kadang-kadang tidak menampakkan perubahan. Sebab apa? Saya percaya dah pasti kalau anda nak cantik anda kena jaga pemakanan dan juga amalkan gaya hidup yang sihat dan seimbang. Sebab tu apa yang anda makan itulah yang menjadikan diri anda sebenarnya. Sebab tu hari ni saya selalu ingatkan kepada penonton Wanita Hari Ini kalau boleh dapatkan satu makanan tambahan yang anda amalkan secara konsisten untuk menampakkan kulit yang lebih cantik Dan Sugi sebenarnya di V Asia minggu lepas ada seorang pengguna kami Makcik Halimah berusia 64 tahun, yang mana makcik ni katakan kepada saya, dia kata sejak dia dah berusia, sejak kitaran haid dia dah putus 64 tahun, dia kata dah berusia, dia paling risau masalah kulit yang kering sebab apa? Dia ada alahan kulit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bila dia mengamalkan advance white secara teratur, dia dapat lihat kulit dia dah semakin lembab, kemudiannya kedutan dah makin berkurangan, jeragat dan pigmentasi juga semakin kata orang tu menipis. Dan kalau anda lihat visual kat kaca TV saya kira ini adalah senario biasa yang berlaku kalau di kalangan wanita yang berkerjaya ataupun wanita yang masih muda. Lelaki pun sekarang semua nak kulit cantik dekat pejabat kadang-kadang kita terdedah dengan macam-macam masalah kulit yang tak cantik dan sebagainya. Jadi solusi kepada permasalahan tersebut saya sangat cadangkan anda amalkan Advanced White V Asia ni dah lama kat pasaran, lebih 10 tahun. Sebab apa? Dalam ni ada ramuan seperti astaxanthin ni, yang mana astaxanthin ni pengambilan dia kalau anda amalkan bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C. Sebab tu saya sangat cadangkan anda amalkan Advanced White ni. Sebab apa? Mempunyai kandungan astaxanthin yang mana vitamin C dia sangat-sangat tinggi. Kemudiannya ada lycopene. Lycopene ni dapat membantu menghindari daripada sinar UV punca utama kulit kita kusam berjeragat sebab apa? Sinar UV, kemudiannya pencemaran dan sebagainya. Dan juga dalam ni ada cherry accelera yang mana cherry accelera ni sangat tinggi dengan vitamin A, B1, B2, B3 dan juga vitamin C. Yang mana kita ketahui untuk kecantikan kulit kita perlu amalkan vitamin A sebab apa? Vitamin A ni sangat-sangat penting untuk kecantikan kulit. Dan seperti itu juga dalam ni ada lycopene yang mana lycopene ni dapat membantu menghindari daripada lapisan kulit kita supaya tidak terdedah jadi gelap dan sebagainya dan sangat-sangat bermanfaat kalau anda amalkan. Dan cara pengambilan sangat mudah, 1 hari sekali saja waktu pagi, dan kalau anda nak cepat kesan pantas boleh amalkan sehingga 2 kali sehari Sugi Saya juga amalkan Advanced White ni setiap pagi ketika perut kosong, dan alhamdulillah kesannya sangat-sangat luar biasa. Dan satu lagi manfaat dalam Advanced White ni ada
kulit kayu pine ni, yang mana kulit kayu pine ni diformulasi oleh pakar pemakanan, yang mana ia mengikut kajian oleh pakar pemakanan, pengambilannya dapat membantu merawat kulit yang bermasalah serta mengekalkan kelembapan kulit. Sebab tu kalau anda tak pernah amal ke Advance White, saya kira satu kerugian. Sebab apa? Ini adalah satu formulasi pencerahan unggul dan juga kecantikan kulit yang mana ianya diformulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah secara teliti. Dan seterusnya Sugi. Ya, silakan Dato'. Untuk dalaman kita dah amalkan Advance White. Untuk luaran badan yang berkerak, daki dan sebagainya boleh dapatkan cerah gebu body bar. Hari ini Sugi saya tandakan X kat tangan saya ni yang mana saya buat demonstrasi kepada pengguna saya gunakan sabun cerah gebu ni. Yang mana sabun cerah gebu ni ada aset manggir scrub Sental je Sugi. Yang mana kesan maka ni akan hilang sekejap lagi. Nampak dalam tempoh yang singkat ini maka permanent ink yang saya guna dah hilang dalam tempoh yang singkat. Bayangkan kalau anda ada masalah daki ataupun kulit yang berkerak, celah pelipat dan sebagainya, saya kira lagilah kata orang tu kadang-kadang merasa malu, segan dan sebagainya. Jadi saya lap je Sugi. Lap, nampak tak? Kesan maka ni dah hilang. Dan juga saya nak tengok kepada penonton sebab saya gunakan cerah gebu body bar ni di sebelah kiri saya ni, anda dapat lihat perbezaan bahagian kulit saya yang atas ni, nampak tak? Atas ni lebih cerah berbanding dengan bahagian kulit bawah. Nampak tak dalaman yang singkat? Ini adalah sabun pemutih badan juga. Anda nak gunakan kat leher anda boleh Bahagian yang berkerak dapatkan juga sabun cerah gebu body bar ni harga RM20. Nampak tak? Bahagian atas ni lebih cerah daripada bahagian bawah ni. Jadi sabun ni ada ekstrak scrub, ekstrak herba, manggir yang sangat-sangat bagus. Anda boleh gunakan sebagai lulur Kadang-kadang kalau anda pengantin baru nak kulit cantik dan sebagainya, bawah ketiak kita kadang hitam, gelap dan sebagainya, dapatkan juga cerah gebu body bar. Dan seterusnya collagen whitening lotion ni sangat-sangat bagus untuk anda yang kata orang tu nak kulit yang cerah instant. Kalau orang perempuan Sugi selalu nak kulit yang cantik, cerah. Jadi mendapatkan collagen whitening lotion ni, yang ni harga ni sangat-sangat murah, RM30. Sapu je kat tangan anda. Datangnya dengan warna putih macam ni dan dia ada cast white cast ni yang mana akan jadi instant whitening secara pantas mula jadi. Dan biasanya kadang-kadang kita rasa segan dan sebagainya nak keluar sebab apa? Kulit kusam, kulit kering, dan dapat membantu juga untuk kata orang tu tumit kaki yang merekah. Lelaki dan perempuan ada masalah. Nampak tak? Instant whitening ni saya dah terlebih pakai sikit. Dan sebenarnya kalau anda pakai tak perlu banyak sangat, sikit dah cukup. Sebab tu dia boleh bertahan lama. Nampak tak? Berbeza sangat bahagian kulit atas dan bahagian bawah. Instant whitening lotion ni, collagen whitening lotion ada treatment sekali. Jangan lupa dapatkan lotion ni juga harga RM30. Rangkaian VASA semestinya barang yang berkualiti tinggi Sugi. Dan seterusnya yang terakhir, ini adalah set penjaga wajah. Saya kira lengkap untuk kulit wajah anda. 4 dalam 1. Perfect White Sugi ada Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Lengkaplah semuanya. Saya kira kalau anda nak kulit yang cantik, kulit yang gebu, kulit yang mulus, jadi jangan lupa nak atasi masalah jeragat, jerawat, kulit berminyak kat muka anda, nak awet muda, nak melambatkan penuaan, set Perfect White ni adalah 4 langkah yang sangat-sangat mudah untuk anda dapatkan kulit yang cantik sebab apa? Soal penggunaan ni, kalau jerawat yang besar tengah bengkak besar tu, anda akan dapati soal penggunaan dalam tempoh 2 hari jerawat dah kecut Sugi. Ini antara maklum balas pengguna kami. Jadi bagi anda hari ini yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi online kami 019 2444492 untuk konsultasi secara percuma. Saya ulang balik, 019 2444492 untuk konsultasi secara percuma. Dan Sugi produk-produk VASA boleh dapati di Shopee, di Lazada kita ada potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa dan juga boleh dapatkan di jombai.my Sugi. Dan paling penting anda tak perlu risau sebab apa? Produk VASA telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super health brand. Saya kira lebih 15 tahun di pasaran, bukan satu tempoh yang singkat. Dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam produk VASA ni adalah bahan-bahan yang berasaskan bahan semula jadi. Anda tak perlu risau tanpa kesan sampingan, tanpa bahan terlarang. Dan secara ringkas Sugi, untuk kulit yang cantik, kulit yang mulus, jangan lupa dapatkan minuman Advance White VASA ni. Harga dia hanyalah RM40 sahaja. Kalau secara online ada lagi potongan diskaun yang lebih murah. Kemudiannya sabun cerah gebu body bar ni harga RM22. Ada juga potongan diskaun yang lebih istimewa di Shopee dan Lazada. Collagen whitening lotion ni harga RM30, tetapi sebenarnya kalau anda beli di Shopee ataupun Lazada ataupun di Jombai ada potongan yang lebih istimewa. Saya tak boleh bagi tahu, tapi kalau anda baca review kat sana, banyak sangat maklumat yang positif. Dan juga jualan kami bukan sikit Sugi, sangat-sangat laris di Shopee. Beribu-ribu telah terjual. Dan juga set Perfect White VASA ni juga sangat-sangat menakjubkan walaupun kita ada ramai seller, alhamdulillah kesemuanya menunjukkan penjualan yang cemerlang. Sebab apa? Keberkesanan produk VASA sendiri. Dan juga jangan lupa dapatkan untuk merasai kelainan dan juga keberkesanan daripada produk VASA. Pastikan VASA baru beli. Sebab apa? VASA dah pernah raju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih Sugi dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Dato' Azril. Baik, anda di rumah, kita bersama dengan Antu Band sekali lagi. Getaran
hatiku tersusun nada irama dan lagu. Walau hanya sederhana tetapi tak mengapa, moga dapat membangkitkan sedarlah kamu wahai insan. Tak mungkin hilang irama dan lagu, bagaikan kembang sentiasa bermadu. Andai dipisah lagu dan irama lemah tiada berjiwa hampa. Tak mungkin hilang irama dan lagu, bagaikan kembang sentiasa bermadu. Oh, andai dipisah lagu dan irama lemah tiada berjiwa hampa. Wah, itu dia meriah betul. Kalau kita dengarkan suaranya memang cukup merdu. Azrin, mungkin boleh kenalkan kumpulan ahli-ahli kumpulan Antu Band ni? Baik, nama kami mungkin nampak macam seram sikit. Sebab dia Antu Band. Tapi sebenarnya singkatan daripada Azrin Azhar and The Uncle. The Uncle. Okey. Mungkin bagi peminat-peminat yang masih lagi mengingati Azrin Azhar yang pernah ada single lagu kan, ini dapat orang kata mengembalikan kenangan bersamalah kan. Mungkin boleh kongsikanlah apa sebenarnya genre muzik yang dibawa oleh Antu Band ni sebenarnya? Okey, kami merupakan experimental band dan kami main semua genre dan kami mengkahwinkan beberapa genre. Menggabungkan. Sekejap lagi di hujung rancangan kita akan buat medley lah. Kita kahwin-kahwinkan lagu. Ya, saya. Kalau kebiasaannya lah mungkin peminat-peminat ataupun penonton-penonton lah kan mungkin nak mendapatkan perkhidmatan ataupun kadang-kadang majlis-majlis tunang, majlis kahwin, hari jadi pun semua pakai basker sekarang betul ni. Lah. Pakai band kan. Jadi dekat mana dia nak boleh tengok persembahan ke ataupun memang boleh panggil datang ke macam mana? Okey, kami boleh jumpa kami dekat Instagram AANTU, Antu, Facebook AANTU pun ada. Dekat TikTok saya pun boleh Azrin Azhar. Ataupun kami membuat persembahan setiap hari di Indus Cafe Putrajaya. Jadi kalau nak dengar sendiri boleh lah. Boleh. Okey. Jadi sambil-sambil anda mungkin nak tengok scroll Instagram kumpulan Antu Band ni, Azrin bersama dengan The Uncle, lambai sikit. Tapi kita juga nak bersama dengan Sugita lah kan. Sebab kalau kebiasaannya kalau majlis kenduri ni makanan tu penting lah. Sebab kita nak hidangkan ke orang. Betul tak kan? Betul. Kalau Azrin suka makan apa? Saya mesti cari nasi dengan ayam merah. Oh, samalah juga. Tapi saya pun suka juga kalau ada lauk masakan kampung. Tapi kita nak tengoklah hari ni Sugi nak hidangkan kita masakan apa pula. Silakan Sugita. Okey, Fiza dan penonton di rumah, pastinya mana-mana majlis makanan menjadi antara keutamaannya dan nampak gaya tetamu-tetamu kita dah semula makan dan kita bersama dengan Puan Norhana dari Qlicious Caterer. Okey, Puan Norhana, sedap bau dari belakang tu. Okey, nak tanya, kalau majlis pertunangan dengan majlis perkahwinan banyak tak beza makanan dia dari segi menunya? Okey, dari segi menu macam sekarang ni majlis pertunangan memang dah pilih nasi biryani lah. Dah nasi putih. Nasi putih
tu jarang-jarang lah. Tapi ada. Kalau macam nasi putih tu, kita masih lagi menyediakan lauk-lauk kampung. Tapi macam hari ni, saya rasa memang kalau kau tu nak order, maju bertunang, nak nasi minyak, nasi biryani. Tak payah tunggu sampai perkahwinan lah. Kira perkahwinan tu kali kedua lah. Okey, saya lihat Fiza kat belakang tu tengah jenguk-jenguk, lihat-lihat tetamu kita. Tapi biasanya kalau tahu saya lah, kalau majlis mungkin pertunangan ataupun perkahwinan orang Melayu mesti ada ayam masak merah, nasi minyak, air sirap tu confirm kena ada. Air sirap sejuk. Air sirap sejuk pasti ada. Kalau sekarang ni masih lagi ramai tak buat permintaan untuk menu yang saya sebutkan tadi ataupun mereka sukakan menu yang fusion, yang baru sedikit? Yang baru tu jarang lah. Tapi ayam masak merah tadi confirm ada. Jiran-jiran saya kan masa anak-anak mereka kahwin pasti ada ayam masak merah. Ayam masak merah, daging masak hitam, jelatah. Itulah set lengkap dia dan juga air sirap sejuk. Faham. Fiza suka makan jelatah, acar? Suka. Saya memang kadang-kadang kalau majlis kan, itu yang saya cari sebab saya kurang suka makan nasi yang berwarna. Tapi kita nak tanyalah juga kan, kadang-kadang kebiasaannya kalau dulu-dulu majlis tunangan orang buat simple-simple kan. Orang biasa macam makan nasi lauk kampung dan sebagainya. Kalau orang nak buat hidangan lauk kampung, kenapa sekarang ni kalau kita lihat majlis tunang pun orang dah mula ambil nasi minyak dan sebagainya? Adakah disebabkan oleh macam faktor harga ke ekonomi dan sebagainya? Faktor harga pun main peranan juga. Kemudian selain dari harga tu, sebenarnya senang. Set ni senang. Nasi minyak, ayam masak merah, kari sayur ataupun daging masak hitam lengkap. Untuk semua orang. Ya, untuk semua orang makan. Dan ayam masak merah ni kalau katakan memang permintaan sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Dengan Q-Licious pun macam kalau orang order pun, nak ayam masak merah, nak ayam masak merah. Okey, mungkin kalau ayam tu kebiasaannya ramailah orang boleh ini. Sebab kadang-kadang jemputan kita tu terdiri daripada berbilang bangsa kan. Jadi kalau ada menu macam ayam, ikan dan sebagainya mungkin dia memudahkan lagi. Sugi nak baca komen ke? Saya ada satu komen ni yang membuatkan saya ketawa tapi tak tahulah. Afendi Jailani. Saya selalu dirisik tapi jangan putus asa ya. Saya kenal Afendi Jailani ni, dia selalu dirisik ya. Kita akan merisik khabar dia lepas ni. Tapi sebenarnya kan Sugi, kalau cakap tentang majlis pertunangan ni kan, Nana sendiri, kalau kebiasaannya lah, kalau orang nak buat tempahan untuk majlis pertunangan ni, berapa ramai sebenarnya jemputan kebiasaannya? Okey, hari ni majlis bertunang pun dah 200 pack punya. Bila wedding pula 1000 pack punya, 1000 orang. Bila sebut bertunang je paling sikit tu 100 pack. Dia akan call kita, dia akan cakap 100 pack makan itu baru majlis bertunang. Kalau majlis wedding je 1000, 1500. Kalau kita nak pusingkan, kita tengok seronok kita punya tetamu-tetamu kita ni dah makan kan. Mikrofon kita kat sana. Round tu tak ada ya, Datuk? Gendang apa? Round tu tak nak tambah nasi? Dah cukup, tak tambah? Tak nak tambah? Yang ini diet ke? Saya rasa banyak-banyak part daripada tadi rombongan meminang datang, sarung cincin hantaran. Ini bahagian yang paling seronok sekali lah. Yang paling dinanti-nantikan bahagian makan. Ya, betul. Ini satu lagi komen Fiza ya, daripada Mak Eton. Dah lama berlalu lah majlis pertunangan dia dengan suaminya. Biasa merisik dulu baru bertunang. Dulu murah, 1,200 mas kahwin. Maksudnya saya rasa mas kahwin ni RM22.50. Nak ikut negeri mas kahwin kan. Okey. Tapi mungkin Nana boleh kongsikan juga. Kadang-kadang kita masyarakat ataupun budaya orang Melayu ni, selain daripada kita hidangkan makanan kepada tetamu ni, kadang-kadang kita juga nak bagi berkat. Ya, betul. Tak kira lah kalau dulu mungkin majlis kahwin, tapi sekarang mungkin majlis yang kecil-kecil seperti majlis bertunang juga kita nak sediakan berkat untuk tetamu kita. Ada juga yang itu biasanya pihak tuan rumah lah yang sediakan. Panggil dog gift kan. Jadi kadang-kadang tu ya, kalau sekarang ni bahulu ataupun terbaru kicap tau. Baru-baru ni kita buat wedding dia bahan masakan lah. Bukan. Dia bagi dog gift tu kicap jalin. Okey, mesti dia bagi bahan masakan lah. Okey. Alright, jadi itu yang kita nak kongsikan kepada anda penonton tentang majlis kita pada hari ini, yang mana ia semuanya sama pentingnya. Maksudnya ada pentingnya rombongan meminang, wakil untuk bercakap, hantaran pelamin dan juga makanan. Okey, mungkin bagi penonton-penonton lah kan yang mungkin dia teringin nak tahu dengan lebih lanjut lagi, anda boleh saksikan laman sesawang yang telah pun kita kongsikan di Kaca TV ini. Dan kita akan saksikan dahulu juga TikTok berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Orang tua sana sini mencari salah.
Biru-biru burung serindik diberi makan si jambu mawar. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masakan tawar. Serindik dadanya biru, diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum. Wanita hari ini. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Dan kita dah pun nak sampai ke penghujung siaran kita. Tapi sebelum tu kita nak tanya lah Datuk kan. Kalau orang kahwin, Sugi, kita tahu memang akan ada pengantin lelakinya. Ni adik kita dah pun duduk dekat atas ni kan, dah disarungkan cincin oleh ibu tadi kan. Tapi kalau majlis tunang ni sebenarnya, calon lelaki tu boleh datang ke tak boleh Datuk? Dia yang sebenarnya bukan kalau, yang ni tau. Yang ini bukan. Kalau nak ikut adat yang sebenarnya tak boleh kalau dulu-dulu. Jadi dia akan jadi hidung tak mancung, pipi tu sorong-sorong. Yang kurik itu kundi, yang merah tu saga, yang baik tu budi, yang indah tu bahasa. Adabnya budinya. Tapi pandang saya lah, elok juga dia hadir supaya boleh diumumkan di tengah ramai. Siapalah? Nanti tak ada yang boleh sailang dan macam-macam. Oh, jadi kita boleh panggil ke? Saya pun tak sabar nak tengok pengantin. Boleh kita panggil pengantin lelaki dia. Nak tengoklah juga calon anak lelaki Datuk ni kan. Boleh masuk, jemputlah masuk pengantin lelaki. Inilah dia. Handsome kan? Handsome juga. Tapi tak boleh duduk dekat-dekat lah. Tak boleh. Boleh duduk kat bawah ke macam mana? Bolehlah sebelah tapi jauh sikit. Jauh sikit. Jauh sana. Jauh sikit. Macam tu. Baju pun tak sama warna kan? Baju pun tak sama warna kan? Jadi kalau kiranya kalau zaman dulu-dulu memang tak boleh lah. Tapi kalau zaman sekarang ni boleh lah. Tapi dah habis majlis baru datang lah. Ya, betul. Okey. Datuk dan juga yang lain ya. Pinat Syazil kata saya tak dapat lupakan hari pertunangan saya di sarung cincin dalam bilik hias katil je. Yang paling best saudara mara masak-masak bergotong royong. Mungkin disebabkan oleh peredaran zaman juga lah. Kan kadang-kadang zaman dulu kita memang sarung cincin dalam bilik kan. Tapi zaman sekarang ni mungkin disebabkan macam Datuk kata tadi lah, takut orang tak kenal, tak tahu siapa yang dah disunting tu. Dan juga mungkin dari segi faktor mungkin keadaan rumah, kita nak jemput ramai orang dan sebagainya tak muat kan. Jadi mungkin lebih sesuai kadang-kadang kalau kita boleh sediakan ada ruang, kalau ada bajet sikit kita boleh sediakan pelamin. Kalau tidak kita mungkin boleh hias sendiri je, betul tak? Ya, betul-betul. Just a simple one pun dah okey. At least ada gambar untuk diabadikan untuk pada masa-masa akan datang. Apa ni, anak, cucu cicit boleh tengok kan. Maksudnya ada majlis bertunang, ada majlis nikah sanding. So sedikit ada hiasan menampakkan kecantikan. Kalau kita tengok dulu tak ada macam ni. Tak ada. Itu yang di dalam bilik tu. Datuk dengan Nadri dulu macam mana? Itu luar masa tu. Mengimbau kenangan lama kan. Kalau macam Puan Nana dulu bertunang macam mana? Nana sendiri bertunang dah moden. Dah 12 tahun dulu dah duduk atas pelamin dulu. Dah duduk baru 12 tahun dulu. Mak pengantin. Mak dulu macam mana? Mak bertunang macam mana? Pengantin pun seorang je lah dekat atas pelamin. Ada pelamin? Ada. Alhamdulillah. Okey, jadi mungkin bagi penonton-penonton kita kan hari ini pun dah sama-sama mengimbau kenangan-kenangan bertunang dan sebagainya. Kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa lah kan, Datuk dia rasa macam kalau majlis tunang ni mungkin tak perlulah kita nak buat secara besar-besaran dan sebagainya. Mungkin di penghujung perbincangan kita ni, apa yang Datuk nak sampaikan kepada penonton kita tentang adat dan juga adab majlis pertunangan Malaysia yang kita bawa oleh masyarakat Melayu ini? Saya, bagi pandangan saya yang sebenarnya apa saja boleh sebenarnya, tapi pokok pangkalnya adab itu kita kena jaga. Sopan itu kita kena jaga. Sikap hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Jangan kita langgar syarak, jangan kita langgar adab sopan dan santun.
Sebab nawaitu kita tanya. Nawaitu kita nak nyatukan anak buah, saudara mara. Itu yang paling penting. Dan kalau nak buat besar sedikit, mungkin nak sedekah. Kalau kewangan itu kurang, kita buat kecil. Itu saja. Ikut kemampuan kita lah kan. Lain macam rasa dia bila kita ikut adat dan kita ikut proses-prosesnya. Dan kalau kita lihat pengantin kat atas tu, Fiza, saya tengok tadi berborak-borak apa tu? Oh, dia tanya hantaran tu, dia betul ke ikut yang kita bincangkan? Kadang-kadang mak ayah dia minta diskaun ke ataupun dia minta lebih kan? Bagi penonton-penonton yang mungkin nak tengok hantaran-hantaran, nak teringin nak mengembalikan nostalgia hantaran zaman-zaman dulu ni, mungkin boleh buat tempahan dan sebagainya, media sosial. Okey, kepada sesiapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada EE Bridal, boleh layari kita punya Facebook Muhammad Azhairi Eri, ataupun juga boleh go to kita punya IG, okey, EE Bridal. Triple E Bridal. Okey. Dan juga Puan Nana, kalau mereka inginkan kemudahan catering, apakah laman Instagramnya Puan Nana? Okey, untuk catering pula, Qlicious Caterer. Okey, boleh follow di Facebook dan juga di Instagram is Qlicious Caterer. Okey. Baiklah. Terima kasih. Jadi kita dah pun sama-sama merasai kemeriahan majlis bertunang kita hari ini dengan pelamin cantik ni daripada EE Bridal. Boleh pergi Instagramnya. Kita juga dah rasa masakan sedap tadi kan. Dan Datuk juga bersama dengan ahli kumpulannya datang daripada Kuala Pilah. Jadi nanti kalau sesiapa yang tak ada wakil nak tolong bercakap tu, boleh minta tolong Datuk boleh? Boleh, tak ada masalah. Muhammad Rosli bin Saludin. Kalau Facebook saya Raja Troma 2. Raja Troma 2. Dan kemudian ada YouTube saya Raja Troma Official. TikTok saya pun ada Raja Troma Official. Dia lagi up to date daripada kita lah. Okey, terima kasih. Dan terima kasih juga pada Antu Band lah ya, Fiza, yang menghiburkan kita pada hari ini. Dan di sini saja majlis pertunangan WHI pada hari ini. Semoga apa yang kami kongsikan telah membawa pelbagai kenangan buat anda. Okey, kita kembali hari ini nanti dengan topiknya betul ke Life Begins at 40? Ini juga merangkumi wanita dan juga lelaki. Jadi bagi anda penonton-penonton, kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Ya, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Kau masih cantik seperti dulu. Saat pertama ku jumpa denganmu, terasa ingin ku bersamamu. Tapi aku tidak seperti dulu. Hey! Sungguh ku tak mampu menahan rindu apabila diriku jauh darimu. Ku koyak ya saman cinta.